Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan Estek akan mempersembahkan pencegahan jangkitan penyakit denggi dalam kalangan masyarakat orang asli. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Fatihah binti Abdul Aziz, Nurul Ain Natasha binti Mazlan, Nurul Adriana binti Zulkarnain, Nurul Farhana binti Muhammad Rizwan, Fatin Nadia Izzati binti Nizam, Muhammad Omar Anik bin Nur Asmadi, William Christopher dan saya Farah Yasmin binti Muhammad Syaharuddin. Apa itu penyakit denggi? Denggi merupakan sejenis penyakit bawaan nyamuk yang menjadi masalah utama kesihatan awam. Demam denggi dibawa oleh nyamuk Aedes kepada manusia melalui gigitannya. Bagaimana terjadinya demam denggi? Nyamuk yang telah dijangkiti membawa virus denggi di dalam badannya. Virus ini kemudiannya dipindahkan kepada manusia semasa proses menghisap darah. Sebaik sahaja seseorang itu digigit, virus denggi akan memasuki dan beredar di dalam aliran darahnya, maka bermulalah penyakit ini. Penyakit denggi dalam kalangan masyarakat orang asli. Ujian serologikal mendedahkan bahawa 82% daripada orang asli menunjukkan pendedahan terhadap penyakit yang berkait dengan virus dan demam denggi. Mendedahkan bahawa Seterusnya ialah vektor jangkitan denggi. Vektor utama bagi virus denggi adalah spesies Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus yang disebarkan melalui nyamuk betina. Nyamuk demam kuning atau nama saintifiknya Aedes aegypti berasal daripada Afrika. Namun, kini ia dijumpai di kawasan tropika, subtropika dan kawasan sederhana. Nyamuk ini membiak di kawasan takungan air seperti di pasu bunga, baldi dan tayar yang dibuang. Nyamuk harimau Asia atau nyamuk hutan ini turut dikenali dengan nama saintifiknya Aedes albopictus. Nyamuk ini berasal dari kawasan tropika dan subtropika di Asia Tenggara. Namun, setelah beberapa dekad, spesies ini juga boleh dijumpai di negara lain. Spesies ini juga membiak di kawasan takungan air. Bagaimanakah untuk mengetahui anda berkemungkinan mengidap demam denggi? Pesakit akan mengalami tanda-tanda dan gejala selepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk seperti demam panas, sakit kepala, sakit sendi-sendi, loya dan muntah-muntah, sakit biji mata dan ruam. Yang seterusnya adalah faktor jangkitan denggi. Pertama, penyebab jangkitan demam denggi adalah nyamuk Aedes yang dijangkiti denggi. Ia disebarkan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus denggi mempunyai beberapa jenis iaitu DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. Kedua, penyebab penting lain adalah viral virulence, host genetic background, pengaktifan sel T, viral load dan autoantibodies. Demensia, kesemua serotip boleh diasingkan pada satu-satu masa. Walau bagaimanapun, serotip virus denggi tertentu boleh mendominasi sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ia diganti dengan serotip lain. Ketiga, tinggal atau berkunjung ke kawasan tropika. Berada di kawasan tropika dan subtropika meningkatkan risiko terdedah kepada virus ini yang boleh menyebabkan sakit denggi. Kawasan yang khususnya berisiko tinggi ialah Asia Tenggara, Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin dan Caribbean. Keempat, peningkatan penggunaan bahan plastik dan pembuangan tayar lama boleh menyebabkan pembiakan nyamuk yang baru. Cara demam denggi berlaku. Bagaimana demam denggi boleh berlaku? Demam denggi terjadi disebabkan oleh sejenis virus yang dipanggil virus denggi. Virus ini akan disebarkan kepada mangsa melalui nyamuk Aedes betina. Nyamuk Aedes betina yang telah dijangkiti dengan virus tersebut akan membawa virus tersebut kepada mangsa dan memindahkannya kepada mangsa semasa proses menghisap darah. Mangsa akan mengalami gejala demam sekurang-kurangnya dalam masa 3 hari setelah digigit. Sekiranya tidak dirawat, boleh menyebabkan keadaan kesihatan menjadi lagi teruk. Rawatan demam denggi. Tiada ubat atau rawatan khusus untuk jangkitan demam denggi.
Pesakit dengan jangkitan denggi rentan terhadap dehidrasi akibat demam tinggi, mual, muntah, anoreksia, dan cirit-birit. Sehingga menjaga keseimbangan cecair yang betul adalah mustahak. Perawatan bergantung kepada simptomnya. Mereka yang tidak dalam bahaya boleh diuruskan di rumah dengan terapi susulan dan minum air dengan jumlah gula dan garam yang sederhana setiap hari dan berehat secukupnya. Mereka yang mempunyai masalah kesehatan lain atau tidak dapat menguruskan tindak lanjut secara teratur harus dirawat di hospital. Pada mereka yang mempunyai rawatan denggi yang teruk, harus diberikan di kawasan di mana terdapat akses ke unit rawatan terapi. Prosedur perubatan invasif seperti intubasi nasogastrik, suntikan intramuskular, dan tusukan arteri dielakkan, memandangkan risiko pendarahan hebat. Obat-obat untuk demam denggi. Paracetamol digunakan untuk demam dan ketidakselesaan, sementara obat anti radang seperti ibuprofen dan aspirin dihindari karena boleh memperburuk risiko pendarahan. Pendarahan besar. Transfusi platelet profilaksis dilakukan lebih awal pada orang dengan penurunan peratusan jumlah sel darah merah dalam darah karena komplikasi pendarahan yang tidak terkawal. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah pencegahan denggi. Yang pertama, pastikan anda telah menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk di sekeliling rumah seperti memusnahkan air takungan, terutamanya di besin, bekas bunga dan tong-tong. Seterusnya, jika tidak dimusnahkan, letakkan bahan pembunuh jentik-jentik di dalam bekas tersebut. Ketiga, sembur aerosol racun serangga dan pasang penghalau nyamuk. Keempat, anda digalakkan untuk tidur di dalam kelambu dan pasang jaring penghalau nyamuk. Seterusnya, elakkan berada di luar rumah pada waktu senja kerana pada waktu ini adalah merupakan waktu punca nyamuk Aedes keluar untuk menggigit. Selain itu, anda juga dinasihati untuk sapukan ubat penghalau nyamuk pada anggota yang terdedah kepada gigitan nyamuk. Dan yang terakhir, pastikan tingkap dan pintu sentiasa ditutup. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa wabak denggi merupakan penyakit berbahaya yang tidak wajar dipandang remeh. Dapatkan rawatan dengan segera daripada klinik berdekatan jika anda mempunyai simptom-simptom denggi dan pastikan tiada kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Akhir kata, setiap individu haruslah mengambil langkah inisiatif dalam mencegah jangkitan denggi demi menjamin komuniti yang sihat dan bebas denggi.